Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Mac bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim, dan berikut tajuk utama malam ini. Menteri dipanggil polis bantu siasatan program Jom Ziarah Gereja. Juga surat tawaran haji dikeluarkan mulai Rabu ini. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh akan dipanggil polis untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan berhubung penganjuran program Jom Ziarah Gereja oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO yang bernaung di bawah kementeriannya. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Bay Eng Lai berkata Hana akan dipanggil dalam masa terdekat. Menurut Eng Lai, setakat ini pihaknya menerima 2 laporan berhubung kes berkenaan. 3 individu telah dirakam keterangan oleh pihaknya melibatkan pengadu dan 2 wakil dari NGO terbabit. Eng Lai berkata seorang lagi individu iaitu Badrul Hisham Shahrin atau Cikgu Bad akan dipanggil hari ini untuk dirakam keterangan bagi siasatan kes itu. Semalam Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim berkata walaupun program itu telah dibatalkan, namun satu kertas siasatan dibuka selepas polis menerima laporan mengenai kes itu. Beliau berharap pihak terlibat memberikan kerjasama bagi membantu pihak polis melengkapkan siasatan. Umat Islam yang tidak mempunyai kepentingan dan keperluan dilarang untuk menziarahi rumah ibadat bukan Islam kerana dibimbangi akan menyebabkan akidah terpesong, terutama membabitkan golongan muda. Mufti Kedah Datuk Sheikh Fadzil Awang berkata hanya golongan dan individu tertentu sahaja yang boleh berbuat demikian dengan syarat tidak menyertai ritual agama serta perkara lain berkaitan akidah. Kalau kunjungan ini adalah kunjungan yang berwajib, yang ada keperluan dan kepentingan dari kalangan pemimpin, tokoh-tokoh agamawan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, yang walaupun dia melakukan ziarahan ke tempat-tempat gereja, kuil dan sebagainya, yang tidak akan memberi apa-apa kesan terhadap akidah dia, maka kunjungan ini boleh, harus. Walaupun kita nak lancarkan secara umum dan melibatkan remaja kita, yang ini memang dilarang kerana persiapan dalaman kepada remaja-remaja kita tadi belum muncul. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pelancaran zakat fitrah online dan program Jom Sedekah Food LZNK di Menara Zakat hari ini. Mengulas lanjut, Fazil berkata golongan tertentu yang dibolehkan berkunjung ke rumah ibadat agama lain perlu tahu batas mereka. Itu pun ziarah untuk satu tujuan yang kita katakan ada keperluan dari segi hubungan dalam masyarakat di antara kita dengan kumpulan-kumpulan etnik-etnik yang lain jika ada keperluan, dan itu pun maknanya ada batasannya supaya kita tidak melakukan ritual yang betul-betul berbentuk keagamaan itu. Baru-baru ini program Jom Ziarah Gereja oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO mendapat reaksi negatif pelbagai pihak. Program tersebut kemudian dibatalkan oleh penganjur. Polis Terengganu sedang menunggu arahan lanjut daripada Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri PPN untuk tindakan lanjut berhubung kes perarakan Himpunan Pemuda Islam Terengganu atau HIMPIT 2023 di sebuah resort di Setiu pada 17 Februari lalu. Timbalan Ketua Polis Terengganu Datuk Wan Rukman Wan Hassan berkata kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan diserahkan ke Pejabat Pendakwaan Negeri minggu lalu. Katanya sebelum ini pihaknya sudah menyerahkan kertas siasatan kepada pihak pendakwaan, namun ia dipulangkan semula untuk beberapa tindakan lanjut diambil bagi melengkapkan siasatan. Siasatan telah selesai dan kita telah edarkan kertas siasatan kepada pihak pendakwaan negeri dan dikembalikan semula untuk kita mengambil beberapa tindakan susulan tindakan lanjut. Dan kali terakhir kita telah pun edar kembali kertas siasatan kepada pihak PPN
pihak pengarah pendakwaan negeri, dan sekarang kesiasatan masih lagi berada dengan PPN, masih dalam kajian dan penelitian pihak PPN. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan sempena sambutan peringkat Hari Polis ke-216 di Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu pada Isnin. Sebelum ini tular gambar dan video di media sosial yang menunjukkan sekumpulan lelaki berarak membawa replika senjata ketika himpunan terbabit yang berlangsung di Setiu Terengganu. Perkara itu menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat dan disiasat polis. Tabung Haji akan meneruskan bantuan kewangan haji bersasar berjumlah lebih RM400 juta untuk bakal jemaah haji muassasah bagi 1444 Hijrah. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH Datuk Seri Amrin Awaluddin berkata, bantuan itu diberi kepada jemaah muassasah terpilih dan kali pertama dari golongan B40 dan M40. Berdasarkan kota haji rasmi tahun ini sebanyak 31,600, tabung haji dijangka akan membelanjakan lebih 400 juta untuk menampung sebahagian daripada kos keseluruhan menunaikan ibadat haji tahun ini. Sejak tahun 2001, tabung haji telah menanggung lebih 2.2 bilion. Beliau berkata demikian pada sidang media bantuan kewangan haji bersasar musim 1444 Hijrah di Ibu Negara petang tadi. Bantuan RM1,000 yang diumumkan kerajaan baru-baru ini kepada jemaah haji B40 merupakan pertama kali dilaksanakan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Amrin berkata kos menunaikan haji tahun ini meningkat kepada RM30,850 untuk seorang jemaah muassasah berbanding RM28,632 bagi tahun sebelumnya. Dan kenaikan itu antaranya disebabkan faktor-faktor di luar kawalan TH seperti peningkatan kadar inflasi cukai nilai tambah VAT sebanyak 15%, peningkatan charge bagi perkhidmatan di Arab Saudi dan kos pasca wabak COVID-19. Jelasnya lagi, kumpulan B40 akan menikmati bantuan kewangan haji sebanyak 64%, iaitu sekitar RM220 juta. Manakala kumpulan M40 menikmati bantuan kewangan haji sebanyak 48% dengan jumlah bantuan mencecah RM180 juta. Melalui bantuan tersebut, bayaran akhir bagi jemaah haji B40 adalah RM10,980, M40 pula RM15,980 dan T20 dikenakan bayaran penuh kos menunaikan haji iaitu RM30,850. Sementara itu, surat tawaran haji kepada 31,600 jemaah haji 1444 Hijrah akan dikeluarkan bermula 22 Mac 2023 atau Rabu ini secara berperingkat. Dan Datuk Seri Amrin Awaluddin jelaskan pemilihan jemaah haji itu akan mengutamakan individu giliran tunai haji pada 2020 diikuti giliran tunai haji seterusnya pada 2021, 2022 dan 2023. Bakal haji perlu lulus peperiksaan kesihatan sebelum menjawab surat tawaran tersebut dalam 7 hari bekerja melalui aplikasi Tijari, atau untuk kes-kes tertentu boleh mengunjungi mana-mana cawangan tabung haji yang berdekatan. Jelasnya lagi, bagi rayuan haji melalui platform atas talian Tijari akan dibuka mulai 27 Mac 2023 dengan memberi keutamaan kepada rayuan mahram. Tambahnya, kerajaan Saudi tidak lagi menghadkan umur untuk menunaikan haji. Surat tawaran itu terdiri daripada 50% jemaah muassasah kumpulan B40, 48% M40, manakala 2% lagi dari kumpulan T20. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedia memperluaskan konsep sekolah rintis model komprehensif K11 bagi memastikan isu keciciran dalam kalangan anak orang asli dapat diatasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata usaha secara berterusan dilakukan di peringkat negeri dan pejabat pendidikan daerah untuk menarik lebih ramai anak orang asli hadir ke sekolah.
Saya juga dimaklumkan oleh rakan-rakan daripada PPD dan JPN bahawa proses nak memujuk mereka datang ke sekolah telah bermula dari awal, seminggu lebih awal, dan pelbagai aktiviti telah pun dilaksanakan oleh PPD untuk memastikan anak-anak ini datang ke sekolah. Dan kita lihat ibu bapa juga tadi ada bersama untuk memberikan sokongan kepada anak-anak mereka. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah, dan kami di peringkat KPM akan terus memantau projek rintis ini. Dalam masa yang sama, kita akan memberikan sokongan penuh kepada kerajaan negeri dan JPN untuk memastikan projek ini akan berjalan dan memastikan kejayaan anak-anak kita di sekolah K11 ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau pelaksanaan sekolah K11 di Sekolah Menengah Kebangsaan Rancangan Penempatan Semula Pos Betau dekat Lipis hari ini. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Sekolah K11 adalah sekolah komprehensif yang mempunyai murid dan pelajar daripada darjah 1 hingga tingkatan 5. Fadlina turut memaklumkan pelaksanaan sekolah K11 akan diperluaskan dari semasa ke semasa berdasarkan unjuran dan permintaan dikemukakan kerajaan negeri. Katanya setakat ini hanya terdapat 2 sekolah K11 di negara ini, satu daripadanya di sini dan satu lagi di Long Bedian, Sarawak. Sekolah K11 di Betau Lipis dihaskan untuk anak orang asli, manakala di Long Bedian, Sarawak pula untuk anak suku kaum Penan. Kehadiran maskot kartun Walt Disney meriahkan hari pertama persekolahan di Sekolah Kebangsaan Tasik Damai, Ipoh hari ini. Dan karakter kegemaran ramai kanak-kanak itu bukan sahaja mencuit hati, malah berjaya menghilangkan rasa gemuruh dan menarik perhatian murid, terutama 140 murid tahun 1 yang pertama kali memulakan persekolahan. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Tasik Damai Muhammad Halim Arafullah berkata, idea kemunculan karakter kartun itu bertujuan menghilangkan rasa gemuruh dalam kalangan murid, terutama murid tahun 1. Kita memang fokus kepada anak-anak tahun 1 supaya mereka yang tak pernah bersekolah lagi, ada yang tak pergi ke sekolah pun. So ini adalah satu perkara baru untuk diorang, alam yang baru. Jadi kita nak bila dia datang sekolah tu dia tak ada rasa takut. Jadi kita letak maskot-maskot yang kalau boleh tengok kat sini, kita ada Teddy dekat belakang, kita ada juga Mickey dengan Minnie. So mereka ni yang akan sambut anak-anak tahun 1 ni nanti. Menurut Muhammad Halim, PIBG Sekolah Terbabit sepakat mengeluarkan kos RM200 untuk kostum itu. Katanya rata-rata ibu bapa menyokong idea itu, malah ada yang sanggup mengambil cuti demi memastikan anak-anak seronok ke sekolah pada hari pertama sesi persekolahan hari ini. Demi anak-anak, meraihkan anak-anak yang datang tahun baru masuk tahun 1, dengan rela hati, sukarela saya relakan dirilah, walau panas ke hujan pun saya seronok, menghargailah, tolong pihak sekolah, bantu pihak sekolah sedaya upaya saya lah. Menurut Syed Azrul Nazwan, dia yang bekerja sebagai pengawal keselamatan menawarkan diri memakai salah satu maskot itu demi anak-anak di sekolah terbabit. Seramai 342,482 pelajar daripada 1,105 sekolah rendah dan menengah di Perak memulakan sesi persekolahan hari ini. Jumlah itu melibatkan 191,260 pelajar dari 852 sekolah rendah dan 151,222 pelajar dari 253 sekolah menengah. Daripada jumlah itu, seramai 24,091 orang merupakan murid tahun 1, manakala 24,916 orang pula adalah pelajar tingkatan 1. Seorang pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam berdepan detik cemas selepas kakinya tersepit di besi penutup longkang di sekolah itu. Dan menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, pelajar berusia 16 tahun itu tersepit selama 20 minit sebelum diselamatkan anggota bomba. Pelajar terbabit dilaporkan terjatuh sebelum tersepit di besi penutup longkang pada kedalaman 1 meter. Bomba menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 9.08 pagi sebelum terus ke lokasi kejadian. Mangsa berjaya dikeluarkan oleh anggota bomba dalam tempoh 1 minit menggunakan peralatan khas. Pelajar itu dilaporkan tidak mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak sekolah untuk tindakan lanjut. Juadah berbuka puasa percuma sepanjang Ramadan.
Majlis Kanser Nasional Makna berjaya membuka Villa Arah Makna atau Rumah Perantaraan Makna yang ke-7. Menurut Pengurus Besar Makna, Farahida Muhammad Farid, Villa Arah Makna terbaru di Gombak itu menyediakan kemudahan penginapan sementara secara percuma khusus buat pesakit kanser asnaf dan B40 yang tinggal di luar bandar sedang menjalani rawatan di sekitar ibu kota. Alhamdulillah pelancaran rumah ke-7, rumah perantaraan makna khas kepada pesakit-pesakit kanser yang tak berkemampuan untuk terima rawatan yang berkala. So kebanyakan pesakit yang jauh daripada Kuala Lumpur yang terima radioterapi ataupun kemoterapi punya rawatan yang amat panjang. So kalau dia orang tinggal di rumah perantaraan, alhamdulillah insya-Allah kurangkan kos mereka. Dan mereka tak akan putus rawatan ataupun default. Beliau berkata demikian kepada media selepas perasmian Villa Arah Makna. Raja Permaisuri Agong Tengku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah berkenan untuk merasmikan villa berkenaan. Sementara itu, Farahida berkata pihaknya turut menyediakan pengangkutan kepada pesakit dari rumah perantaraan ini ke hospital. Menurut Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang juga pewakaf villa itu, Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, villa itu terbuka untuk pesakit kanser tanpa mengira agama dan bangsa. So kita buka ini untuk sesiapa saja, Melayu, bukan Melayu, Islam, bukan Islam, yang boleh tinggal 12 orang pada satu masa, dan semuanya kemudahan kita beri untuk menanggung apa saja yang mereka perlukan untuk merawat diri mereka. Rumah itu merupakan salah satu usaha kerjasama antara UIAM dan Makna bagi memastikan pesakit menikmati penginapan yang selesa dan tenang seperti berada di rumah sendiri. Villa itu dilengkapi dengan 6 bilik, 12 buah katil individu dan pelbagai kemudahan asas lain. Antaranya ialah wifi dan barangan asas di dapur. Rawatan seminggu 5 kali. Dengan yang rumah ni sangat baguslah, sangat selesa. Tak perlu berulang alik lagi pada Hulu Langat ke hospital HKL lah. Cuma dia ulang alik daripada Gombak ke HKL. Saya terima kasihlah sebab dia memudahkan urusan saya untuk saya berulang alik dari hospital HKL. Seramai 2,000 pesakit telah menerima manfaat melalui rumah perantaraan Makna bermula 2003 sehingga kini. Juadah berbuka puasa secara percuma sepanjang Ramadan untuk golongan sasaran akan disediakan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP dan program Iftar Rahmah Ramadan 1444 Hijrah itu disertai 70 buah masjid dan surau terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dengan peruntukan yang sebanyak RM4 juta. Jawi dalam kenyataan hari ini memaklumkan Iftar Rahmah Ramadan berkonsepkan Soup Kitchen akan berpusat di masjid dan surau di wilayah-wilayah persekutuan dengan menyediakan pak makanan pelbagai jenis menu. Petugas masjid dan surau akan memasak juadah berbuka puasa secara bergotong royong di dapur masjid dan surau serta dibungkus untuk diedarkan. Antara golongan sasaran terlibat ialah penduduk projek perumahan rakyat, projek perumahan awam, B40 asnaf, petugas barisan hadapan dan golongan yang memerlukan. Program tersebut merupakan salah satu inisiatif bagi membantu meringankan beban perbelanjaan rakyat di bawah agenda Plan Transformasi Hal Ehwal Agama menuju Malaysia Madani Al-Falah yang dilancarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Program Iftar Rahmah Ramadan 1444 Hijrah dijangka dapat memberikan manfaat kepada 21,000 penerima setiap hari. Selain jumlah keseluruhan penerima manfaat dijangkakan sepanjang program tersebut berlangsung berjumlah 630,000 orang. Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS tidak ketinggalan untuk menyambut saranan kerajaan memperkenalkan menu rahmah kepada pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata di IPTS juga terdapat pelajar kurang berkemampuan dan usaha menu rahmah dapat meringankan beban mereka. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata sebelum ini menu rahmah untuk pelajar hanya terdapat di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Politeknik. Dan hari ini buat pertama kali saya juga saksikan
iaitu pihak IPTS juga ingin bersama-sama menyokong usaha kerajaan berdasarkan pada hakikat bahawa menerima hakikat bahawa memang ada orang susah, termasuklah mereka yang belajar di universiti. Kerana kita terima hakikat, kadang-kadang pelajar ni dalam masa dia belajar diikat perut dan sebagainya, dia berhadapan dengan banyak cabaran. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Kafeteria Pelajar Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur IUKL dan penyampaian cek sumbangan menu rahmah. Penyediaan menu rahmah di IUKL turut disokong Amanah Raya Berhad yang melaksanakan tanggungjawab sosial korporatnya melalui Yayasan Amanah Raya. Sejumlah RM50,000 disumbangkan Yayasan Amanah Raya untuk inisiatif menu rahmah di IUKL. Program ini sangatlah berkaitan dengan apa yang mereka bantu untuk CSR masyarakat. Jadi mereka tanpa sebarang masalah terus memberikan kerjasama yang baik, dan Yayasan Amanah Raya dan juga Amanah Raya sentiasa bersama pelajar dan juga universiti untuk mengimarahkan satu ekosistem pendidikan dan juga industri. Dan kali ini kita tambah baik lagi dengan keadaan persekaran termasuk menu makanan. Tambah beliau, kafeteria yang menyediakan menu siswa rahmah tersebut dibina secara wakaf melalui dana wakaf IUKL sendiri dengan kerjasama Perbadanan Wakaf Selangor. Pusat Tahfiz Teknikal yang dibangunkan oleh Yayasan Ummah Prihatin Pahang YUPP dekat Simpang Pelangai, Bentong Pahang bakal menjadi pusat dakwah dan perkampungan ilmu di kawasan berkenaan. Dan pelan pembangunan pusat tahfiz terbabit dijangka akan mengambil masa selama 5 tahun sehingga 2025 dengan fasa awal dimulakan melalui pembinaan Masjid Musalla Al-Khawarizmi yang siap dibina pada 10 Mac lalu. Pengerusi YUPP Syamsuddin Munir berkata antara infrastruktur yang akan dibangunkan selepas ini termasuk blok penginapan asrama pelajar, pusat pentadbiran akademik, asrama anak yatim dan rumah pondok pengajian agama warga emas. Jadi kita akan rancang nanti pusat ini menjadi sebuah pusat dakwah dan perkampungan ilmu. Yang mana pusat ini akan menjadi satu pusat sehenti untuk orang dewasa, untuk melakukan pengajian agama, kanak-kanak untuk tahfiz, anak-anak yatim dan juga untuk orang awam sekitar Pelangai, Negeri Sembilan, Negeri Pahang boleh hadir ke sini melalui kita punya program khas iaitu program Tazkiyatun Nafs. Syamsuddin juga berkata pembangunan pusat tahfiz itu juga hasil sumbangan orang ramai sekaligus membuka peluang kepada masyarakat untuk menambah saham akhirat. Kita nak berkongsi supaya masyarakat masing-masing boleh mereka ni mendapat saham akhirat. Mereka boleh share masing-masing RM150 satu saham untuk sekaki persegi pembangunan, yang mana kita nak supaya seramai mungkin boleh menyumbang ada saham dalam proses membangunkan tanah wakaf ini. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Masjid Musalla Al-Khawarizmi di pusat tahfiz itu petang semalam. Masjid terbabit juga katanya turut menjadi sebahagian pusat pengajian selain tempat beribadah. Majlis perasmian telah disempurnakan Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Pahang, Datuk Seri Johari Harun. Jadi kita akan terus lagi membangunkan tempat ini. Jadi dengan adanya orang kata apa prasarana ini, kemudahan ini, pusat ini, jadi kita harap benda ini akan mendapat sambutan daripada orang ramai lah, daripada Dun Pelangai ini. Orang ramai yang ingin menyumbang bagi pembangunan pusat tahfiz oleh YUPP boleh menyalurkannya ke nombor akaun yang tertera. 4 tentera Colombia terbunuh, helikopter terhempas. 4 tentera Colombia terbunuh selepas helikopter yang dinaiki mereka terhempas di wilayah Choco dan helikopter berkenaan dalam perjalanan membawa makanan kepada tentera lain di kawasan berkenaan. Menurut Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Choco Manuel Lozano, helikopter tentera itu terhempas di kawasan hutan di Quibdó akibat masalah teknikal. Helikopter yang membawa 4 tentera itu sedang dalam misi menghantar bantuan makanan kepada tentera lain yang dalam operasi keselamatan di Alto dan Medio Baudo, iaitu lokasi yang dikuasai pihak bersenjata haram. Bagaimanapun, punca sebenar tragedi masih disiasat. Ribuan rakyat Perancis mendesak kerajaan untuk menarik diri daripada Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO)
Dan langkah itu antara lain bagi menghentikan penghantaran senjata ke Ukraine serta-merta. Penunjuk perasaan membawa sepanduk hentikan peperangan yang dicetuskan Amerika dan NATO dan kebebasan kebenaran penentangan. Mereka mahu Perancis berundur dari NATO, Kesatuan Eropah dan semua organisasi yang merampas kedaulatan negara itu. Himpunan berkenaan juga tular di media sosial. Ia merupakan protes kali kedua yang dilakukan rakyat Perancis tahun ini yang menuntut Perancis keluar daripada NATO. Pada 26 Februari lalu, lebih 1,000 orang menyertai demonstrasi bagi menuntut perkara sama. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha hari ini membubarkan Parlimen dan menetapkan pilihan raya umum PRU pada Mei ini. Pengumuman itu dibuat ketika bekas pemimpin yang melakukan rampasan kuasa itu berusaha melanjutkan pemerintahan yang disokong tentera. Bekas ketua tentera yang mula berkuasa pada 2014 itu akan menentang anak perempuan jutawan bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang masih membayangi kancah politik kerajaan walaupun lebih sedekat dalam buangan. Kenyataan dalam Warta Diraja Rasmi yang diterbitkan hari ini berkata serentak pembubaran itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengumumkan tarikh mengundi yang diramalkan pada 7 atau 14 Mei ini. Pilihan raya itu adalah yang kedua sejak rampasan kuasa 2014 dan yang pertama sejak negara itu dikejutkan dengan protes pro-demokrasi yang dipimpin oleh belia secara besar-besaran di Bangkok pada 2020. Kempen secara tidak rasmi sudah mula dijalankan dengan menekankan peningkatan kos sara hidup dan pelan pemulihan kerajaan daripada wabak yang lembap antara agenda utama. Itu sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.